Tak ada sebab kan? Ada sebab Nabi tu, Nabi bagi guideline. Kau nak cari pasangan, cari yang pertama tengok di jamaliha, tengok kecantikan ni. Penting tak kecantik ni? Penting. Nak menghadap kan bukan sehari dua. Hari pertama dia tengok muka tak boleh belah, macam mana? Contohlah ayat budak KL kan. Maknanya hari pertama sakit tengok muka tu kan. Pertama. Tapi janganlah salah faham, sebab Allah ni maha kaya. Allah jadikan cantik ke manusia ni tak temu. Lawa ke orang lain, tak lawa ke orang ni. Ada orang cakap ni lofa tu lawa bona, ke saya biasa je. Ya kan, contoh tak bagilah laluan KPUris tu. Pergilah kau contohlah adalah maksudnya pandangan berbeza-beza kan. Ke orang lawan, kebanyakan orang nampak dia lawa lah macam tu, tapi Allah bagi berbeza-beza. Ada orang tu dia gambar mana tengok okey. Dia gambar yang hidung mancung. Ada orang tu dia tak kisah gambar pun tak apa, jadi hidungnya pancung. Yang seorang tu gambar yang gigi taring. Yang seorang tu pula gigi dia mancung, jangan bersyukur. Nampak macam mana? Dah dia gambar. Tak, kita memang golak, tapi itulah manusia. Perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak dan seterusnya anak-anak yang hadir. Terima kasih kepada ini untuk ijazah masuk, persilakan Ustaz Samsul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan sekalian alam, salat dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan Nazir, Tuan Timbalan Nazir, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa Penggerak Aktiviti Masjid, pimpin-pimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpahan izin dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tuan-tuan dan sekalian, dia cerita tentang rumah tangga ni banyaklah kan, banyaklah isunya, banyaklah perkembangannya. Setiap negeri, setiap daerah, setiap kampung, setiap rumah akan ada isu. Bezanya isu tu boleh diselesaikan ataupun tidak kan? Tajuknya awak bahagia tak bersama saya. Soalan tu tanya memang subjektif lah kan? Bahagia ni ada yang bagi maksud sebagai gembira, kegembiraan kan. Kalau menurut ulama Al-Azhar Syekh Mahmud Syaltut berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kegembiraan, kebahagiaan yang pertama bagi seorang Muslim adalah kegembiraan kerana berjaya melaksanakan ibadah takut wajiban agama diperintahkan Allah kepadanya, iaitu ibadah puasa secara khususnya. Itu bahagialah tu bila dapat makanan, paling kegembiraan. Ya seriang benar kan dapat makan setelah seharian berpuasa. Jadi kita melihat kegembiraan tu bahagia, gembira tapi tak semestinya bahagia. Dalam bahagia ada kegembiraan, tapi dalam kegembiraan belum tentu bahagia kan? Sampaikan Nabi sebutlah, Nabi sebut umatku akan ditimpa penyakit orang-orang terdahulu kan. Nabi kata penyakit apa? Salah satunya suka bersukaria, gemar bersukaria. Itu penyakit orang dulu. Jadi bahagia tak tu? Makna gembira, tapi belum tentu bahagia kan? Gembira tu ikhlas malam gembira, tapi belum tentu bahagia kan. Macam tu dia nampak bahagia, happy betul kan. Balik tu mabuk accident, nampak bahagia macam tu kan. Contohlah kan. Jadi maknanya takrifan itu, ada orang cakap kaya baru bahagia kan?
Ramai orang duit banyak tapi heboh nak bagi duit dekat orang. Bini lawa bahagia, poning ni ke mana? Bini tak bagi keluar, dia tak bagi bini dia keluar. Itu juga. Dapat suami tampan bahagia je orang perempuan. Ya, balik tu kena pijak lah. Di mana? Kan? Orang perempuan macam tu lah. Nampak lelaki handsome, imamku dia kan. Kalau tak handsome, pengusi khairat kematian kan? Macam tu lah. Tak tahu lah kan. Ada orang pengusisnya kan. Ini contoh lah. Jadi, mana kata bahagia ni kan. Bahagia ni banyak isu sekarang ni dalam rumah tangga. Sampai kan ada orang cakap, anak kau berapa orang lah? 8 lah. Apa bahagia hidup kau. Orang kan. Dia jawab, tengok anak memanglah. Ya dah. Tengok anak memanglah. Bila tengok apa lagi? Maknanya anak ramai pun tak bahagia lagi. Anak sikit pun tak bahagia lagi. Sebab apa? Manusia ni. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi ukuran bahagia tu nak kena betul. Kalau tanya orang perempuan bahagia kat mana? Hati dia. Tapi hati pun kita kena tengok setting tu nak kena betul. Contohlah kan, lawa betul perempuan tu. Oh, aku naklah dia. Aku nak jadikan dia isteri aku. Betul tak betul? Betul tak betul? Dia nak jadikan perempuan tu isteri dia yang sah. Betul ke tak betul? Betul lah kan? Cara tu betul lah. Tapi masalah bini orang. Contohlah. Contoh. Kan? Jadi maknanya tu sebab mana kena faham. Bahagia tu makna adalah peraturan dan adalah limitasi dia. Itu sebabnya Nabi sebut dunia ni penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Sebab apa pula? Yalah, dalam penjara bukan semua benda boleh buat, bukan semua benda boleh makan, bukan semua benda boleh usik. Kan? Jadi sakat tu lah berjalan, sakat tu makan apa hidang tak boleh dia kat penjara tu. Cakap dengan pegawai penjara tu, kalau boleh nak nasi ayam kopak. Kalau pijak dengan pegawai tu lah. Tak rapat ke kan? Tak rapat dah. Saya camah kat penjara Kajang. Tutup. Masa kita masuk, kita bukannya banduan, kita ni dijemput berceramah. Masuk dalam beg apa ni, wallet kita semua kena buka, tanggal bagi, simpan dekat dalam poket, handphone pun kena bagi. Masa sebelum masuk tu ramai ni beritahu handphone kena simpan dalam kereta, tak boleh bawa masuk. Oh, parah ni kena. Masuk aja dalam, gang dia tutup pintu. Tutup ni orang tak tahu aku kat dalam ni, saya kata. Masuk dalam ceramah lah. Lepas pagar masuk dalam. Lepas tu tengok macam mana, bayangkan macam tu je dah rasa perasaan macam mana kan. Tapi tengok bantuan, ya Allah apa. Adalah baju biru, ada baju kuning, ada baju merah. Dia ucap saya tanya, ni baju kala-kala ni kenapa beza-beza? Dia kata tengok tahun. Yang tahun-tahun awal kala ni gaji dia 30 sen sehari. Oh ya ke? Yang paling tinggi tu gaji dah RM1 lebih tu. RM1 lebih sehari. Oh ya ke? Dia kerja kat kilang roti, provide kat orang apa tu. Saya masuk lah. Dia bawa saya masuk tengok penjara. Dah lepas ceramah bawa tengok, jom kita tengok melawat penjara. Tengok. Saya tanya satu soalan. Kan kita tengok dalam drama ke luar negara, movie tu kan. Lawa betul penjara lah. Macam penjara kat Korea tu kan lawa. Siap dengan tilam dia, bantal, ada almari, loker masing-masing. Toilet dia bertutup semua. Saya kata, tu membohong ke? Betul. Dia kata betul. Memang macam tu. Oh ya kan? Habis Malaysia tak ada kecadangan nak buat macam tu, fasiliti penjara eloknya tu. Dia kata tak ada kot. Oh tak ada pula. Apa catatan apa? Yang buruk ni pun dia seronok keluar masuk ustaz kata. Macam mana nak buat elok dia tu. Buat elok lagi dia tak nak keluar katakan. Tak payah pula kan. Semua ulang-ulang keluar masuk. Jadi adakah dia bahagia? Yang tu dianggap sebagai bahagia? Baik jahat, seronok, bahagia, adakah itu bahagia? Persoalan kan. Macam yang kita nak tanya. Dan banyak isu kat mahkamah syariah. Kes polik pun banyak. Orang perempuan jangan sangka lelaki banyak hal kan. 2-3 hari tahu betul lelaki kena balun kan. Orang lain punya hal kita lah nak kena jawab kan.
abang tak tengok kata. Tengok apa kata kan. Dia tanya semua dapat soalan yang sama. Pasal apa? Itulah tu ni dia sebut. Tak pernah kawan. Kita kenal pun tidak siapa orang tu. Orang perempuan dia punya pengkajian tu. Dalam bab mencari cerita orang lain, bagilah kat dia. Tapi bukan orang Bandar Tasik Puteri. Ini Puteri Tasik Bandar tempat lain. Kan? Dia korek cerita orang. Jangan. InsyaAllah minggu depan saya akan keluarkan video tu. Respon SD cerita tentang penyakit ain. Semua share ke orang. Share tunjuk gambar kegembiraan. Semua tunjuk ke orang. Tak sadar mengundang penyakit. Ya, sampaikan bayangkan di negara Arab, di Yaman misalnya, anak-anak bayi yang baru lahir siap tulis tu Allah kat dahi tu pakai colak tu alif lam lam ha, subhanallah, supaya apa? Kalau orang puji budak tu jangan lupa puji Allah SWT. Sebab dia takut penyakit ain. Orang tu bayi baru lahir, ambil gambar. Apa tujuan ambil gambar? Tunjuk kat orang. Alhamdulillah, lahirnya puteri sulung kami. Bayi secomel ini dengan seberat ini. Allah, apa cerita bawek apa semua. Yang tertengok post tu pula dah 18 tahun tak beranak. Tak kau belagak cakap seorang ada anak. Tengoklah apa jadi ke anak kau. Doa tak baik keluar. Kambung perut menangis tak berhenti. Kan? Domam kejap-kejap domam, ruam. Contoh banyak kan. Itu sebab orang Arab kita pergi Mekah, Madinah tu, ada kita tengok apa buruk nak kereta. Berong-berong kata tu, bercakar, cala semua. Hal tu sebab dia tak nak, memang saja dia biar purposely memang biar macam tu, tak nak jiran ada yang sakit mata tengok kereta tu berkilat lawa. Saya bukan suruh cala kereta tuan-tuan. Tapi maksud yang macam tu sekali nak ngelak penyakit ain. Kan? Isu suami kena pukul, suami kena belasah. Banyak hari ni. Berdiri lelaki tu. Duduk. Jangan makan. Yalah. Teruk kan. Sekarang gangster. Tu belum cerita lagi. Babak duit apa semua tu. Sebab saya waktu saya bentang paper di Tanjung Oda River Village di Setiawan, cabaran berkeluarga hari ini. Saya kata sebelum kahwin, lepas kahwin, semasa kahwin, besok masalah kewangan, selisih faham, tak baik dengan ipaduai, mak mentua pilih menantu yang baik, dia baik nak menantu ni tak baik lah. Sebab ini lawyer, ni doktor kan, ini pebondo sekolah pun tak ada. Wah, dia pilih menantu. Yang ni mak mentua ni baik dalam menantu ni ada sebab, yang ni ada sebab, yang ni semua dia tak baik. Contoh masalah ipaduai tak ngam sebab perbezaan taraf kononnya ada banyak. Tapi sebelum kahwin lagi memang dah ada masalah. Apa dia? Ada 3 masalah sebelum kahwin. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat. Kamu tak mampu siapa-siapa. Duit tak ada, tapi nak kahwin. Tetapi ada keadaan family dia kata tak apalah. Kau pun sembahyang agama, tengok elok, alhamdulillah. Boleh bimbing anak pakcik ni, tak apalah. Pakcik redakan kamu kahwin dengan anak pakcik. Antaranya senaskah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tingkat ketaatan kamu pada Allah Ta'ala, Allah akan bantu rezeki kamu murah sekeluarga. Nak dapat macam tu datang masjid. Tak mahu. Dan senaskah Quran tapi pebondo pun tak reti. Kan? Agama dia sebab tadi itu sebab agama. Ni dah lah tak mampu. Tak mampu. Dimampukan dengan personal loan. Anak dah 8. Tak ada bayar. Tak boleh. Itu bukan isu itu. Masalahnya pinjaman yang dipinjam tu dengan interest. Duit bercampur riba, jadi benih bina keluarga, bayar duit mas kahwin, bayar duit antaran, bayar kenduri bagi orang makan. Contoh. Macam mana tak masalah mata kau dia cakap. Itu satu. Kedua, tak layak.
Maksud tak layak tu pun bangang subuh-subuh. La ilaha illallah. Apa benda tak tahu. Mandi junub pun tak tahu macam mana. Kan? Kau tu tak mandi wajib. Oh, ada time yang wajib mandi. Dia tanya orang balik pakcik tu. Tak poning kepala. Apa pun tak tahu. Belajar pun tidak. Apa tidak. Masjid tak nak datang. Kan? Iya. Datang masjid pun tak semayang. Datang masjid pun tak semayang. Aduh, tuan. Aduh. Saya sekali tu ceramah, ada satu tempat tu masjid tu, saya tak nak cerita lah masjid tu. Bila saya dah jamak solat, saya tunggulah kat luar. Jadi ada orang nak ambil gambar dengan saya. Ambil gambar boleh tak? Saya nyala. Pergi semayang. Sian orang tengah semayang pun tak ambil gambar. Pergi semayang. Saya akan suruh semayang. Pun sebab budak-budak tu suruh semayang. Dia orang ambil gambar boleh tak? Semayang pun. Semayang bila-bila boleh. Apa tu? Kan? Saya ingat dia nak ambil gambar lah. Tak apalah dia ambil gambar. Lepas tu Zab dia ambil muka saya dah koreh pandang orang tu ni pahal lah. Dia ambil gambar, start motor balik lah. Ada orang macam tu. Macam mana nak dapat ilmu ni cakap? Majlis ilmu tak datang. Majlis ilmu tak datang. Macam malam ni lain lah kan. Memang malam ni saya nampak. Sebab saya difahamkan jemaah maghrib sini memang macam ni ramai setiap pagi. Macam tu banjat nampak tu. Ada yang baru datang hari ni saya ucapkan selamat datang. Kan? Inilah dia masjid ya. Taubat kapetnya kan sujud tabanam muka. Kan? Tak, untuk maklumat semua setiap malam ada kuliah datang. Oh tu, tak. Kita tak tahu dalam banyak-banyak kuliah tu boleh menjentik hati kita. Kan? Saya nak beritahu kuliah yang setiap malam ke masjid ni lebih mendalam ilmu daripada Samsul Debat. Dah rugi tak datang. Jadi tak layak kan? Itulah tak layak, apa ilmu pun tak tahu. Tu sebabnya kalau perkahwinan silang jantina paling bahaya. Silang jantina. Silang budaya, astagfirullahalazim, silang jantina pula bahaya. Astagfirullahalazim. Silang budaya. Maknanya dia bukan, dia tak nak orang Bandar Tasik Puteri ni common. Dia kata, oh maaf, muka tu biasa sangat. Dia nak yang metalik, berkilau tu. Orang apa? Orang Nigeria nak membukutu nama. Contoh kan, dia nak yang tu berkilau tu. Dia nak yang macam tu. Muka Melayu ni tak main lah kan. Dia nak tinggi je lah. Gunjai macam pengalan. Tahu pengalan? Penyolok buah tu lah. Tu pengalan namanya. Tahu? Minat betul dia macam tu. Boleh. Tapi sebab hari ni anak-anak hari ni lagi tersekat lagi dia buat. So kita cakap gitu. Macam ni lah. Kalau kau nak kahwin pun ayah tak ada masalah. Cuma satu syarat ayah minta. Mana ya? Kau suruh pasangan kau tu pergi belajar agama kurang-kurang 6 bulan. Pergi belajar. Lepas tu nikah lah kau. Sebab kita tak nak dia masuk Islam sebab nak kahwin. Macam tu kita nak. Dan satu lagi tak layak, kata Dr. Nik Salida, panas baran pun tak layak kahwin. Mampus kau jual lelaki tu. La ilaha illallah. Duduk. La ilaha illallah. Gila betul. Ingat marah anak dia. Naik motor. Cepatlah berduit. Ingat anak laki buat plastik. Kejap. Laki duduk belakang. Aduh mahal. Wahai orang lelaki di Bandar Tasik Puteri, jangan jatuhkan maruah kita. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah. Siapa mana tahu takut kat bini, biar kita bawa motor. Faham? Ini duduk belakang. Dah. Di Willy cicik lagi tu. Alamak parah tu. Tahu mana tu kan. Jangan ya. Jaga maruah kita. Kalau mati di baham harimau steady. Macam mana mati? Kena baham harimau. Besar harimau tu besar juga lah. Akan steady situ tu. Kena gigit anjing melumpuh-melumpuh langsung mati pun bodoh. Baik ya? Macam tu. Jadi tak layak. Dan yang ketiga, ikhtilat.
Bila sambut ihtilal, kita membayangkan bertunang tak jaga hubungan, sebelum kahwin tak jaga hubungan. Sebelum kahwin bukan kata tak jaga hubungan dua-dua ni, lelaki dengan perempuan lain, perempuan dengan lelaki lain. Sebelum kahwin. Sekarang ni nak cerita apa? Dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Semua maklumat di media sosial ada. Cemburu tengok ex-girlfriend dia dengan lelaki lain, siap kau hantarkan pada malammu, hantar video. Macam apa? Saya baru dia buat bincang dengan JK masjid tadi. Ada kes kan, terjumpuk gambar malammu hitam dengan main-main. Dulu pernah dengan lelaki lain begitu begini, macam-macam buat dah. Yang lelaki dengan perempuannya sudah kau tahu. Banyak, kebanyakannya hancur malam. Ya, itu sebabnya jangan ingat tak apalah, aku dah tutup buku dah. Kita tutup, belum tentu lagi orang lain tutup. Itu sebab jaga daripada awal. Ya. Satu ni bertunang. Orang heran betul tengok orang sekarang ni. Bertunang dengan jantan beryoyo poi itu kenapa? Bila bertunang, yang lelaki pun poi sekali. Apa? Duduk rumah mokak apa poi? Kan? Tunjuk jalan lah atau rumah ada pergi tunggu kat kedai tu, duduk dekat di kantin tu. Kan? Ada tunjuk rumah tu, rumah mana tu yang kereta tu hak pak masuk. Setuju dia, rupa salah rumah pula. Tunjuklah betul-betul rumah mana. Kan? Orang tu timur lah Penangan tu. Tak kan. Tak adalah masuk rumah, tunjuk rumah tu dah jelas, rumah tu dah sudah pergi tunggu kat tempat lain. Ini beriu bersanding bagai duduk gambar bersama. Heran nak nonton, heran. Baru-baru ni ada wartawan cerita pasal ada satu artis ni, dia bertunang. Nampaknya hanya mak ayah dia saja yang datang dengan keluarga dia. Yang si lelaki tak datang. Ada masalah ke? Kan menang wartawan. Itu cerita tu. Dan hari ni polik tuan-tuan. Yalah itu dulu, tak ada mana dulu dah. Jaga maruah ni. Kan? Kalau dari ihtilat ni jaga. Tiga-tiga ni jadi masalah tuan-tuan dan puan sekalian ya. Jadi kalau kita tengok dalam bab perkahwinan ni kan, kalau kita tengok banyak masalah-masalah yang kita tengok. Saban hari kita tengok kesan dan nasib terhadap kemenjadian anak-anak dalam keluarga disebabkan oleh masalah keruntuhan keluarga. Dulu, tahun dulu satu pasangan bercerai. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Setakat tahun lepas, hari ni paling cepat ni, hari ni kahwin, esok cerai. 24 jam. Hari ni kahwin, esok cerai. Yang terbaru dalam majlis yang sama. Lepas akad nikah, lepas itu lelaki tu tengah nak baca lepas taklid dia tu, nak baca, terdengarlah keluarga perempuan, hantaran tak cukup 1,000 je. Dia rasa malu, dia ceraikan bini tu talak 3 dalam majlis yang sama depan semua orang. Talak 3 tu. Jadi kalau nak pecah rekod ni, lepas akad nikah tu cerai. Tu asal gila tu. Macam main-main dia kahwin. Kan? Boleh macam tu. Bayangkan hari ni ni kerja tuan-tuan. Apa sebab kahwin? Sedangkan hukum ni je lah. Bidu dibaksir. Tak boleh suka-suka cerai melainkan sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i. Ni walaupun kami cerai, kami masih lagi bersahabat. Tak ada masalah pun kami ni. Semua kami rasa macam kami rasa tak sesuai. Suka-suka kau ya. Tak mahu macam tu dah. Faham kan? Orang perempuan jangan suka-suka minta cerai. Kan? Minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Tak boleh. Haram bagi wanita tersebut bau syurga. Oh, bayangkanlah nak bau tu 500 tahun perjalanan akhirat. Bau pengsan. Bau pengsan. Bau tak, jangankan masuk, bau tak boleh. Ni cakap ni ngangguk kan main bagi lantai ni. Dengar tak dengar ni.
Jangan suka-suka minta cerai. Itu sebab kuasa talak bagi kat lelaki, tak bagi kat perempuan. Kalau bagi kat perempuan tak tahulah berapa kali sehari dapat, tahulah. Saya ceraikan awak. Awak dengar tak? Saya ceraikan awak. Dengar. Nampak saya ceraikan awak lagi. Padan muka. Cerai. Pukul 5.30 dah sampai masjid. Orang lelaki nak tunggu maghrib. Awal lagi. Pahal 5 kali. 5 kali kau nak cerai. Bilang dia nak bilang baru sekali dia. Contoh kan. Saya baik sekali sebab saya konon sekali dia saya tahu keluar. Contoh lah kan. Bukan sini lah tempat lain. Tak ada cerita. Ya, suka-suka cerai. Okey, sambung jadi mana kata cabaran hidup berkeluarga ini perlulah dihadapi, perlu disikapi dengan ada 5 perkara kena ada dalam hati. Kena install dalam rumah tangga. Pertama, sabar banyak-banyak, baik suami baik isteri.
Berkata, mesti ada masalah. Mana ada rumah tangga tak ada masalah? Mesti ada penceramah samu je. Mesti ada masalah. Semua tinggal lagi bagaimana kita menghadapi masalah itu. Masalah boleh diselesaikan. Bukan semua boleh diselesaikan dengan perceraian. Sebab pernah saya berceramah dekat satu sekolah rendah. Pelajar tak ramai dalam satu kelas, satu tahun satu kelas. Belajar satu pada jam 6, jadi ada 6 kelas di sekolah. Total pelajar dalam sekolah tu tak sampai 91-92 orang ni. Masa tu saya diminta ceramah, masa tu tajuk dia Dilema Ombak Rindu pada mak ayah buat budak-budak ceramah. Saya apa isu dia kata, dalam sekolah ni mak ayah dia bercerai-berai. Isu dia, mak ayah bercerai, ayah kahwin lain, mak kahwin lain, duduk di kampung yang sama. Balik ke sekolah, mak dia, kau jangan balik sini, pakcik kau tak suka, pergi balik mak ayah kau. Ayah pun tak nak tengok budak tu tidur surau tu di masjid. Itu saya kata tadi, kesan dia. Islam ni mengangkat perkahwinan ni sebagai satu ikatan yang suci. Bukannya macam setengah golongan kat luar negara tu, dia boyfriend girlfriend duduk serumah, anak dah 3 empek dah, pemain bola sepak terkenal, penyanyi, pelakon luar negara. Duduk boyfriend girlfriend, anak dah 3 empek orang, tak kahwin. Bila wartawan tanya bila nak kahwin, buat masa ni kami belum terfikir. Ada tak kesannya? Ada kesan. Contoh pelakon stan di Hong Kong tu, yang pakar tu lah, saya tak sebut nama, semua tahu. Yang buat stan sendiri, dia ada anak luar nikah. Anak luar nikah dah jadi gelandangan, merempat. Dia menyalahkan mak ayah, hidup menyalahkan mak ayah. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Ada. Apalah tak ada. Kesan memang ada. Kita memelihara keturunan. Bayangkan, ada satu kes yang di sebuah hospital kerajaan. Mak dengan anak pergi kelab malam. Akhirnya terlanjur bawa balik laki balik. Mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Macam mana? Lagi tahu dah keluarga 69. Pening tak budak tu, dua budak ni. Kau adik-beradik aku ke pak saudara aku? Nampak tak? Pening berlaku sekarang. Itu sebabnya penting ni Nabi bagi guideline. Kau nak cari pasangan, cari yang pertama tengok lijah malihah, tengok kecantikan ni. Penting nak kecantik ni, penting. Nak menghadap ni bukan sehari dua. Hari pertama dia tengok muka tak boleh belah, macam mana? Contohlah ayat budak KL kan. Maknanya hari pertama sakit tengok muka tu kan. Pertama. Tapi janganlah salah faham, sebab Allah ni maha kaya. Allah jadikan cantik ke manusia ni tak sama. Lawa ke orang lain, tak lawa ke orang ni. Ada orang cakap ni lofa tu lawa bona, ke saya biasa je. Iya kan, contoh tak bagilah laluan Cik Piuris tu. Pergilah kau. Contohlah tak adalah. Maksudnya pandangan berbeza-beza kan. Kau orang lawan, kebanyakan orang nampak dia lawa lah macam tu, tapi Allah bagi berbeza-beza. Ada orang tu dia gambar mana tengok dia gambar yang hidung mancung. Ada orang tu dia tak kisah golap pun tak apa, jadi hidung ni pancung. Yang seorang tu gambar yang gigi taring. Yang seorang tu pula gigi dia mancung, jangan bersyukur. Nampak macam mana? Dah dia gambar. Tak, kita memang golak, tapi itulah manusia. Mata tak sama. Syukur lelaki berjambang, syukur lelaki yang bermisai, syukur lelaki yang macam ni. Iya. Dia suka lelaki yang tak banyak cakap, bisu. Tak nak pula, dia nak yang tu kan, tak banyak cekadah kan. Tapi betul, pertama lijah malihah, yang cantik-cantik, yang handsome. Sebab nak menghadap dia lama, senang ke mata kita tengok. Contoh. Yang kedua,
Tengok dari segi binasa biha lihasabiha, tengok keturunan dia. Lepas tu tengok lima liha, tengok harta benda dia. Yang keempat, lidiniha, tengok agama dia. Dan Nabi pesan, kalau dah tak ada benar lah, tak ada apa pun tak ada, paling tidak tengok agama dia. Sebab apa? Bila ada agama, muka tak lawa boleh adjust. Ya, muka tak lawa boleh adjust. Tenyek topung berporo setiap pagi, malam apa badak soju, pagi nasi soju, semua soju. Dulu nasi soju. Tuan-tuan pergi ke Negeri Sembilan, ada jalan pantai, dia jual apa, wak lempeng. Nek moyang sadap lempeng ni. Lempeng ada dua gulai, kari kambing dengan gulai semalam. Gulai semalam. Orang dulu-dulu memang makan nasi soju dengan gulai semalam, kan? Yo, meletek-letek nyawa dia sedap yo. Terbayanglah. Tu malih situ. Kan? Harta tak ada, mungkin tinggal ketaatan Allah murahkan rezeki. Dulu sebelum kahwin payah nak beli. Tiba-tiba dah ada TV, tiba-tiba dah ada ni, tiba-tiba rumah dah ada kereta 2 biji, 3 biji, dah macam Yuska rumah. Nak pula Bandar Tasik Puteri. Tengok rumah lot fasa mewah. Lawa-lawa. Di kantin kan sebelah tu, ada tu. Sebelah di kantin tu. Yang kedai makannya ada orang tua rambut putih pakai kacamata tu. Sekarang orang pergi makan situ macam penjenayah tu. Semua macamnya. Ada orang nampak tak? Iya. Kan? Lepas tu keturunan, mungkin keturunan dia tak baik. Mak ayah tak sekarang perangai, tapi dalam tingkat ketaatannya dia dapat melahirkan generasi yang baik-baik. Itu fikir. Sabar nombor satu. Sabar dalam bela keluarga. Lelaki sabar dengan orang perempuan. Orang sabar. Kan? Nabi pun sebut, dan banyak kitab pun menyebut orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Kita ni lelaki ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun kita takkan boleh meluruskan kebengkokan perempuan. Tak boleh. Kita yang kena menyesuaikan diri dengan kebengkokannya itu. Nah, itu sebabnya orang ingat, kau dongar sangat cakap bini kau. Bukannya dia takut bini. Bini itu menakutkan. Ingat tak kisah yang satu raja takut dengan permaisuri? Kau main takut dengan permaisuri, menggigil-gigil kau permaisuri tu kata, "Kanda, mampu aku pahala ni." Takut. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia datang ke istana. Dia buat perjumpaan sulit. Wahai rakyat beta yang lelaki, siapa yang takut bini berdiri belah kanan beta. Semua pergi belah kanan lah. Tak ada pula yang berani. Padahal pun aduh, dia pun pandang belah kiri, tengok ada seorang. Nasib baik ada seorang. Poluk tiang lah. Kau kemari? Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku nak turun. Punya berani. Raja dia suruh turun. Dia pun dia tak payah pun. Tak apalah, janji dapat tips, tak apa. Dia pun turun. Ceritalah macam mana cara nak lawan bini. Apa pula? Patik pun takut bini. Masa kau tak pergi belah kanan? Bini patik dah pasan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut dah tuan. Ingat dia berani mana? Lagi teruk takut dah. Macam tu lah. Tapi orang sini tak ada macam tu dah. Ni cerita dia. Kan? Jangan teruk takut dia bini kan? Tapi maksudnya kita sayang. Tu ya sebenarnya. Tak ada istilah takut tu. Kita takut hati ni terluka. Macam tu kan. Ayat dia lah. Dah takut lah banyak cerita kan. Ini lah tu sebab kadang kita kena faham apa malaikat Jibril beritahu. Malaikat Jibril bagi tahu 3 perkara. Dia kata, hiduplah suka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Dia beritahu kat Nabi. Pesan kayak gitu. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ketiga, dia kata, perbuatlah suka hati kamu, sungguhnya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Nampak? Kena ingat no, orang perempuan, orang lelaki kena ingat.
Contohlah analogi paling senang, pakai tangan kan, pakai jam. Orang tanya, tu jam tu siapa punya? Kita sewenang dia jawab, saya punya lah. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Orang perempuan, tangan tu siapa punya? Allah. Diri kita pun Allah punya. Macam mana jam ni boleh khabar kita punya? Nampak tak? Jadi orang perempuan kena ingat, suami bukan kita punya. Dah bangih dah. Orang perempuan ni, dia mungkin tak membunuh, dia mungkin tak mencuri, dia mungkin tak ni lah. Tapi satu bondo dia tak boleh buang dalam hati, sanggup buruk. Jangan sanggup buruk. Laki lambik balik, tak mana perempuan cari. Jangan. Suami tu pergi mengaji dengan imam. Pergi mana lambik balik? Pergi mana? Haji. Mengaji dengan imam. Baca pun terabuk. Oh, mulut kau. Ini mesti abang lepak sekali dengan imam kat kedai kopi ni. Imam pun penuh. Jangan. Sangka baik. Suami kalau ambil balik tu zikir ni. Suami ambil balik ni mesti dia tengah baca kitab hadis 40. Macam tu sangka baik. Bau wangi ni mana perempuan je pun. Alhamdulillah bang, bau wangi ni sunnah Nabi. Macam tu. Ya, jangan kita pandang serok kan. Kan? Pertama sabar, kedua syukur. Syukur Allah kurniakan pasangan untuk kita. Syukur Allah bagi kita peluang berkeluarga. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada ujian, ada hikmah. Ada ujian, ada hikmah. Macam tu. Ya. Keempat, redha. Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza? Ya Isa, penceramah kalau tanya dia jawab balik semula. Saya pernah ceramah di satu masjid di Kuala Pilah, tak sebutlah masjid mana. Saya ceramah maulud dulu. Makcik apa maksud selawat? Makcik apa maksud selawat? Ada satu makcik dia jawab, ceramah lah, tanya pula. Dia sound ni. Togak dia sound ni. Itu yang saya tanya tadi, saya tak lain mana kan kok sebelum dapat soalan jam tu kan. Macam-macam lah, tanya pula. Gitu kan. Jadi apa beza pasrah dengan redha? Pasrah ni dia terima tapi dengan hati yang sakit. Dia tak terima sepenuhnya. Redha terima dengan hati yang ikhlas. Kau tak faham ni saya tunjukkan. Macam ni pasrah. Macam ni ni pasrah. Tak apalah, nak buat macam mana. Dah itu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan tak ada perempuan yang sanggup terima benda ni. Akak terima, hati akak sakit, akak terima jugalah. Itu pasrah. Redha macam ni, mungkin dah rezeki akak, nak buat macam mana. Dah abang pilih untuk hidup macam ni, tak apalah. Akak doa, mudah-mudahan abang akan jalankan tanggungjawab dengan adil. Dia tak zalimi isteri-isteri dia, bagi nafkah yang cukup, baik, jaga anak-anak semua, insya-Allah. Akak terima. Itu redha. Dan orang lelaki kena ingat, itu takkan berlaku. Hanya sekadar ilustrasi rujukan akademik saja. Macam tu. Macam tu. Lempar pinggan, periuk, pisau, macam-macam tak repek tu kan. Tapi sebenarnya tu jauh lagi elok. Bergaduh tu lagi elok. Ya, sebab apa? Bukan elok macam mana? Tontu-tontu azab tentu. Ya. Perempuan sini baguslah. Cerita satu kotak ada. Mana dia mula terima lah kan. Ustazah hakik kumpul. Saya tak ada masalah dengan poligami. Dengan 3 syarat. Adil, tanggungjawab, bukan suami saya. Ustazah tu keluar TV. Ustazah keluar TV tak dapat terima. Macam main lagi. Tak ada tuan kan. Susah nak jumpa orang kan. Tapi itulah pesan saya, nak marah-marah. Tapi marah tu janganlah sampai menyalahkan hukum. Poligami ni tak sesuai dah sekarang. Jangan sebut itu.
Kan orang tu yang masalah. Poligami tak ada salah. Betul tak perempuan? Tak apik dia jawab dah. Itu kumam-kumam dah. Tak apik jawab. Jadi rahsia dan tips yang diajar. Awak bahagia tak dengan saya? Macam tu. Tak habis lagi. Dah siap. Yang compact tadi, saya kata tadi redha. Yang kelima, ikhlas. Ikhlaskan hati kerana Allah Ta'ala. Aku jadi isteri Allah Ta'ala kerana Allah. Ingat tak satu golongan digambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Buka kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Dia masuk ke dalam syurga, dia dapat lihat singgasana, dapat lihat permainan indah, dapat lihat wangi-wangian, dapat tengok sungai yang mengalir sungai-sungai yang mana boleh mandi dan boleh minum. Kecantikannya hebat, makanannya lazat. Tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat, wahai malaikat, bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada aku. Maka malaikat tu jawab, mana mungkin mereka boleh memandang wajahmu ya Allah dengan tahap mereka ini menerhaka padamu ketika di atas dunia. Maka Allah jawab, kau bukakanlah tabir ini, kerana sesungguhnya mereka di atas dunia pernah menangis kerana aku. Bila dia buka tabir itu, semua sujud. Allah beritahu, mengapakah kalian bersujud? Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Apakah kamu tidak redha kepada aku? Oh Ta'ala tanya. Dia kata, mana mungkin kami tidak redha kepadamu ya Allah, dengan tahap kamu memberikan kami semua satu benda yang tak pernah ternampak ke mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terlintah ke hati. Macam itulah hebatnya syurga. Tapi nak beritahu, suruh buka tabir ni kerana apa? Kerana atas dunia dulu dia pernah menangis kerana Allah. Faham? Jadi semua orang berhentilah menangis sebab benda-benda yang tak apa-apa. Orang perempuan berhenti menangis sebab jantan. Sudah-sudah. Faham? Tak ada faedahnya menangis kerana Allah. Ya, ni pesan ni, bagi tip ni, menangis kerana Allah. Laki tu yang buat apa, pilih lantak dia, setuju je. Faham? Pingin lah kita pek tu. Saya dah cuba banyak cara dah tak dapat tuan-tuan. Kau kan dapat kan. Jadi buang ya. Kemudian maka Rasulullah SAW menasihatkan kita supaya apa? Ikhlas tu tadi kan. Ikhlas tu tadi makna terima seadanya. Kita kena ingat, suami manusia. Suami pun kena ingat, isteri pun manusia. Bila manusia maknanya tak lagi buat salah, buat silap. Adakah bahagia tu? Dia perfect. Oh, isteri aku sempurna segala-galanya. Jangan cakap lah mesti ada masalah. Mesti masalah. Dia pandai lawa, pandai komeh rumah, bersih, masak tak sedap. Tapi ada time tangan itu menjadi sadapnya. Maaf menjadi sadapnya. Maaf order. Maaf datang. Maaf sampai. Macam tu. Itu menjadi itu. Kono yang di order tu sadap tu. Hari ni bagi alasan. Bukan apa bang. Kita masak pun kos dia. Sudah kalau kau tak nak masak macam-macam lah ya kau. Air tangan tu beza tau. Beza. Ambil tu sebab orang tu dulu. Macam ni lah. Rincuk. Tahu tak rincuk? Rincur ni gaul. Ambil kan nasi tu dengan kicap, dengan tolu, dengan lato-lato, zap suap, makan. Air tangan tu sebab anak tu jadi elok. Kan sekarang dibagi budak tu makan Chinese food, siap chopstick. Pahal tu. Nampak tak? Nah tu sebab saya sekali suap dan suami. Iya, betul. Ini bagi petua ni. Kan, air tangan mustahil. Belialah lauk tolu sak kicap, pagi tolu sak kicap, tengah ni tolu goreng, malam tolu dadah, tolu tolu. Naik hanyi mulut laki tu malam tu tidur. Sendawa keluar tolu sebiji. Wih, parah ni. Konon biawak tolu, berpapan-papan tolu tak apa, tapi air tangan isteri. Orang lelaki ni kan susah nak lawak dah. Ini tak pekerja spaghetti apa aglio apa benda tu. Tak pandai saya terus. Malam ni kan tu hidang kan. Tak ada kan.
Nasi belauk dia. Ya tak? Ya. Ada tak nasi tadi? Ada. Jangan. Aduh. Tapi itulah, tak tahu makan keri kat masjid ni berkat tu yo. Kan? Jadi memang tak lagi baik salah. Tapi apa Nabi ajar? Pertama, tidak membenci pasangan yang beriman. Tidak benci. Maksudnya dalam rumah tangga mesti ada salah silap, memang ada kekurangan. Tapi Nabi kata apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, dia kata janganlah seorang mukmin membenci wanita beriman. Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Ingat, segomok-gomok ikan nado tulangnya, so kuih ikan nado isi sebaik-baik manusia ada keburukan kelemahannya, seburuk-buruk manusia ada kebaikan. Pilih. Kalau kita pilih tengok kebaikan, jumpa. Pilih cari keburukan, jumpa. Itu sebab bila pejabat agama kan, kaunseling kan, buka salah pasangan, memang jumpa. Dia tak layan saya, tidak pernah sekali pun dia melafazkan kata cinta kepada saya. Dia tak jaga saya. Habis saya masak tu, yang awak makan sampai ke 8 pinggan. Apa benda Lok tolu yo. Dah marah, dah marah apa? Dia cari salah. Wah, dia yang ngomong lok tolu tu, dia dah jumpa orang lain, ada salahkan perempuan tu, kononnya lok tolu lah, lok apa. Salah ni okey. Nampak tak? Kadang-kadang jangan cari salah. Cari kebaikan. Walaupun ada satu sikap yang kurang disenangi. Apa sikap yang tak puas hati dengan perempuan? Membebel. Perempuan memang macam itu. Hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Aduh, yang bodoh nak dimarah-marah. Ya. Ingat tak kisah kisah yang saya sampaikan Israiliyat ni? Macam mana? Ada seorang tu dia kena bebel dengan bini. Tak tahan. Aku nak mengadu dengan Umar ni. Sayyidina Umar, panglima kan tentera paling garang tu. Dia pun pergi, baru nak ngadu dengan Umar dah, dia pun kono dia. Sayyidina Umar pun kono dengan bini Wah, tak boleh jadi ni. Langsung balik dah. Sayyidina Umar nampak, sahabat, kemarilah, apa ni? Dia pun datang. Tak ada apalah wahai Umar. Aku ingat tadi nak mengadu kat kau. Aku ni terjemahan tu tak macam tu beratnya. Rahana benar lah cakap ni 9 ni kan. Aku nak gaduh dengan kau. Aku tadi kono bebel dengan bini aku nak gaduh dengan kau. Tengok kau pun kono tak jadilah aku ngadu. Sayyidina Umar kata apa? Sebenarnya apa sangatlah yang isteri kita bebelkan jika nak dibandingkan dengan kebaikan yang dia buat. Bebel-bebel dia jaga makan pakaian, dia jaga makan pakaian anak-anak, dia jaga, dia masakkan untuk anak, dia persiapkan anak-anakku, jaga anak-anakku, didik anak-anakku. Apa sangatlah yang dia cakap tu. Betul tak perempuan? Ngaku bebel. Nampak tak? Kan? Orang perempuan membebel paling lama 4 minit. Ponek dia minum, lepas tu dia sambung balik. Macam tu lah. Macam tu lah. Kedua, saling menghormati. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina dan tidak pula meninggalkan isteri melainkan dia tetap berada di rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Bagilah nafkah pada isteri. Ya. Seorang lelaki wajib bagi nafkah, kena bagi walaupun isterinya bekerja. Ya. Okay. Nabi pesan apa? Nak khutbah akhir Nabi, sebenarnya kamu punya hak atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak atas kamu. Bila sempurnakan hak kamu, maka berikanlah makanan, pakaian, tempat tinggal kepadanya dalam suasana kasih sayang. Tengok, bagi nafkah tu dengan kasih sayang, bukan bagi nak ambil memakak kau tu, tak, bagi. Wahai isteriku, sinilah kiranya menerima wang nafkah pada bulan ini. Alami macam tu. Isteri pun cakap, abang susah aja abang ni. Dia tinggal dalam
Setakat RM20 tak bagilah. Itu tak boleh. Itu yang tak boleh tu. Suami mampu bagi sikit, dia bagi sikit, itu tetap nafkah. Maka orang perempuan apa? Abang bagi RM20 ni, abang ada tak? Yang abang bagi kat saya, duit belanja abang pun tak ada. Tak apa, abang pandai-pandai lah abang cari. Hari ni abang ada sikit, abang bagi sikit. Nanti ada banyak, abang bagi banyak. Doakan abang tak pernah putus doa saya untuk abang. Itu betul. Ataupun ni suami Bandar Tasik Puteri, ambil lah duit belanja bulan ni, tak adalah banyak sangat, dalam RM2,000. Itu baru contoh tu, belum betul-betul dia dah. Kalau dapat RM2,000, RM2,000. Abang tahu kan saya kerja, tak payah abang. Abang simpan duit ni, saya pandailah cari sendiri. Yang penting abang jaga keluarga kita. Itu pun takkan berlaku. Kau bagi memang disapu, tak ada mana dia tolak dah. Zap, tahu tak apa. Tapi betul lah, jangan memukul wajah dia, jangan kita menghina dia. Jangan. Simple rules ni. Dalam rumah tangga, pertama, jaga apa? Jaga mata. Pakai lawa-lawa. Perempuan tanya lelaki, kan, abang suka saya pakai apa? Saya cakap ke rumah, abang tak suka kau pakai apa-apa, botol-botol lah cakap. Iyalah, abang gemar tengok kau pakai baju kilang yang kau jual bagi. Pakai baju kilang tu balik. Abang suka tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Sambil masak kau kombang pakai telekung. Dah ada gambar macam tu. Suami pun sama. Suami pun pakai lah elok kat rumah. Nak isteri lawa, dia tak lawa macam mana? Mana sepadan? Ini dia suruh bini dia lawa, dia ke rumah pakai kemplekat tanpa protection. Lepas tu duduk kat sofa tu kan, secenya kaki. Tengok TV, lama kena lap, saudara nganggur. Kipeh laju, bawa kibah kain. Cucu tengah lancar, cepet 3 kali 2. Apa tu? Trauma budak tu jangan main-main. Trauma apa tu? Berangin, yang fikir berangin ni pakai elok. Kedua, jaga apa? Jaga hidup. Bau kena wangi ke rumah. Semua kena wangi. Kalau beli perfume tu, dapat beli wangi-wangian, kenapa? Sebab Nabi suka wangi. Tu kita beli. Banding ke mana? Tu kosong bau. Okey tak bau? Tak apa-apa. Yang ni okey. Pilih yang terbaik. Dapat satu lagi pahala sunnah sebab Nabi pilih yang terbaik. Nampak tak? Macam tu. Ya. Ketiga, jaga apa? Jaga parut. Apa maksud jaga parut? Maksudnya kita masak, siapkan. Tapi siapkan tu lelaki kena lah siapkan benda nak dimasak tu. Tanya isteri, ya, ada nak beli apa-apa tak untuk lauk hari ni? Abang beli. Tak apalah bang, kamu beli. Yang penting situ ada macam-macam. Bercakap je nak apa? Landak goreng, mak tahu tu. Tak apa. Abang cakap lah yang pelik. Kan yang pelik-pelik. Cakap nak apa? Nak kambing, rasa nak kambing bakar. Okey, siap. Betul. Nampak tak? Ini kadang suami dia tak siap, dia tahu marah. Tak masak. Tak masak kau. Rumah dia punya garam, tak masak kau. Bini dah berangin. Abang tengok dalam peti ais tu, apa binatang ada dalam tu tengok? Ada marah tu. Nampak? Siapkan menu, jaga perut, masak sesedap, air tangan saya kata tadi. Kemudian seterusnya apa? Jaga telinga, jaga mata, jaga hidung, jaga perut, jaga telinga. Jangan cakap benda-benda yang pasangan tak suka. Bukan hanya perempuan saja, suami pun sama. Cakap benda-benda yang baik. Handsome betul suami saya ni. Handsome betul. Abang jangan ngada kat luar tau. Jangan. Saya tahu abang handsome, ramai orang nak kat abang. Ada lah, mana ada. You lah satu-satunya dalam hati I. Nampak? Kemanjaan. Wah. Ni jangan telinga dia. Kalau tak sebab family saya terima awak lah, awak tak ke mana sekarang ni? Ayat telinga. Sudahlah bang, kalau tak sebab duit hantaran tu saya bagi apa sebab pakai sudah kita tak kahwin. Ayat buka balik cerita lama.
Nostalgia tu. Jangan ungkit-ungkit, habis pahala. Telinga. Kadang cakap tu lembut, maksud dia kasar. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi di kantin tu. Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Mak ayat-ayat kau. Nampak? Jaga. Kemudian memberi nafkah pada keluarga. Sesungguhnya nafkah yang kamu keluarkan kerana mengharap keredaan Allah SWT, nescaya akan dibalas dengan pahala, termasuk apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna kata nafkah jaga. Orang lelaki dalam bab nafkah, ingat ni, jangan salah faham, dengar betul-betul. Orang lelaki mesti mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu, baru mak ayah dia dalam bab nafkah. Ingat tu. Mesti bagi isteri dengan anak-anak dia dulu. Selesai kan tu baru mak dia. Sebab mak dia ada lelaki Tapi kalau mak tu lelaki dah tak nak, tu sebab fikir sebelum kahwin. Jadi insya-Allah cubalah, mudah-mudahan dengan kita jaga ni semua, mungkin ada rezekinya, semua rasa. Yang mak yang belajar agama, mak dia kan cakap, kau ni bagi duit belanja kat mak ni, anak isteri kau macam mana? Nafkah bini kau, jangan kau tak bagi pula. Kalau tak, mak tak nak. Macam tu mak yang belajar agama. Ini mak yang tak belajar ni mula kau cik hati sampai hati kau. Kau utamakan bini kau, niat yang melahirkan kau. Mak dia punya dialog drama swasta pukul 7. Jangan. Mungkin ingat, nafkah ni satu kewajipan begitu keluarga. Macam mana ikhtiar tak sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak. Jaga rahsia dan maruah pasangan. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat pada Allah dan suaminya, memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa ayat 34. Jaga maruah. Aku tengok laki kau tu macam tak kerja je. Memang tu ke perangai dia? Kak, tak adalah, suami saya kerja, cuma dia kerja part time banyak. Akak doa lah sesama cepat, biar dia cepat dapat kerja tetap. Ya ke? Ayolah, aku doakan, aku tak tahu, untuk bertanya. Jaga cover, walaupun memang laki tak kerja. Aku tengok laki kau macam tak kerja, memang macam tu. Memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Ini semua cakap. Jangan jatuhkan maruah suami. Berdengkur kak, suami saya tidur berdengkur, kita rasa macam tak ada apa-apa, share orang. Berdengkur teruk, ya Allah kak, katil tu sengit dah bergegar. Dek suara dia tu, jangan. Suami ni kalau tidur berdengkur, kebanyakannya dia tak dengar. Bila tanya kan, abang tidur berdengkur, abang tak dengar pun. Ada orang dia ada satu tahap tu, climax tu, lelaki tu dia berdengkur sampai tercakik, dia sendiri terperanjat. Si baik tak ada orang-orang, dia sendiri kan. Itu dah teruk lah tu. Maknanya dia kerja kuat. Orang perempuan ingat tu. Ya. Kelima, perintahkan ahli keluarga untuk solat. Orang perempuan kadang-kadang bangun solat, lapis nyawa dia keluarga. Bangun tengok laki, dia seorang nak masuk syurga. Assalamualaikum. Dia lah pernah tengok laki kat katil. Neraka lah orang tua ni, yang sedap ni. Kojut suami tu, abang bangunlah subuh. Abang kalau macam tu cara kojut, sudah dua-dua tak subuh. Kau kojut, kau mengajak ni. Sembahyang jemaah, bezakan rumah tangga kita dengan kuburan. Suami ni steady, Allahu Akbar. Anak-anak
anak belakang. Anak-anak tu kan yang salah tu. Kesian abang, kita sembahyang jemaah kita dua je lah. Budak tu kecil lagi tak puas tidur. Jangan. Kanak-kanak menurut kajian umur 5, 6, 7, 8, 9 tahun lebih mudah diasuh solat berjemaah subuh berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun. Faham? Itu dah buluh tu, bukan wabung kena buluh potong korek tu. Nah, kan? Jadi firman Allah SWT bermaksud, perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah memberi rezeki kepadamu, dan akibat itulah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Ya. Jadi suruh solat. Kalau tiang solat ni, solat di tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang-tiang lain? Tiang ekonomi, tiang agama, yang apa, tiang kebahagiaan memang takkan apa. Jadi kena jaga solat. Jaga solat. Hari tu masa PKP je tengok berapa ramai imam tanpa tauliah ilahi kan. Masa tu barulah dia sedar dalam rumah dia berapa je sejadah ada. Itu pun dapat free masa karnival masjid tu. Itu karnival masjid bulan berapa tu? Bulan oleh. Bulan oleh. Wajib betul. Ya. Kemudian begitu juga tidak membawa perkara yang bertentangan masuk dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, maka tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar patung atau lukisan. Ketujuh, menggembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik-baik. Gembirakan. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan, ada apa wahai suamiku yang tersayang? Macam tu. Macam saya panggil isteri saya, kadang-kadang lah saya panggil isteri syurga abang. Yang baik nanti. Betul. Tak kisahlah nak panggil apa pun, tapi panggil yang meriangkan dia, mengembirakan dia. Kan? Weh, sini kau. Sini kau. Tak ada. Tengok isteri Nabi panggil Nabi jangan. Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggil. Kita jangan panggil pangkat kojo suami kita. Ada apa wahai suamiku? Jangan. Kawan tu kojo kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran tu, kocek pasal tu? Kocek pasal. Kan? Jadi apa lagi yang kita boleh buat? Jaga solat awal waktu, wujudkan taklim di rumah, wujudkan waktu khusus buat keluarga, sebut nama pasangan dan anak dalam doa, sebut nama dia dalam doa, banyakkan zikir, hindari sikap malas dalam rumah, wujudkan keluarga sunnah, rumah ni hidupkan sunnah Nabi, puasa sunat Isnin Khamis, makan buah tamar. Ini buah tamar bulan puasa baru jumpa. Ingat tau, orang perempuan sebagai orang yang nak memastikan senarai checklist yang barang ada kat rumah, 3 benda yang kena ada dalam rumah orang Islam ni. Antaranya apa? Pertamanya adalah kurma, buah tamar, habatus sauda, madu. Faham? Ulang balik. Dia mula ngeleng kan. Sangka buruk tapi Nabi. Madu lebah. Bukan madu yang berdiri tu. Madu lebah. Kemudian bersihkan hati. Jangan merungut selalu. Bersabar. Tidak mengharapkan pujian makhluk. Tapi dalam bab suami isteri, suami puji sebelum isteri dia minta. Bang, cantik tak saya? Cantik. Itu dah minta. Sebelum minta, pelawar sangat isteri abang ni. Risau abang macam ni. Abang tu ada je. Happy je. Macam-macam ni masalah tu. Handsome betul suami saya ni. Abang nak ke mana? Abang. Ya, awak siaplah. Jom kita pergi sama-sama. Ya. Sentiasa sabar, kekalkan mawadah dan keluarga, tunjukkan cinta dan menghargaan, tidak berlaku kasar. Kadang-kadang suami tengah tanya, abang, ingat lagi pasar je. Pasar, kau tak nampak aku tengah rehat ni? Tolonglah bang, barang apa semua ni. Kau siap sekarang? Aku tahu aku siap jalan ni. Kasar betul. Isteri masuk suami, lagi tu cepat, tin. Inilah kejap lah masuk.
Bawa kereta, tap, tayar bocor. Tayar kereta. Kau lah pucuk ni. Marah bini. Saya mana tahu. Wah. Tapi kalau suami yang baik, yang merupakan jemaah di Masjid Bandar Tasik Puteri, tengah tengok dia pun, bang, boleh tak bang? Boleh apa tu? Pergi pasar. Ke lautan api pun sanggup kerana ni kan pula pasar tu. Oh, mak ayat kan. Sekejap abang bersiap. Dia dah siap belum? Saya tinggal pakai tudung ni. Siap-siap, jom kita pergi. Tak ada apa. Naik kereta, lama betul dah kita tak jalan sesama. Dah lama tak pergi pasar. Tiba-tiba tap tayar bocor. Isteri juga, alah bang, maaf bang, sebab saya tayar bocor bang kereta ni. Alah tak ada apa, benda dah nak jadi. Suami dah turun. Turun apa? Turun abang nak kunci pintu kereta ni. Turun cek. Alah, pegang tangan abang. Dah lama kita tak jalan sesama pergi pasar. Pasar tu tak adalah jauh sangat, dalam 35 km je tu. Sampai ke pasar memang tak rupa orang lah. Dia dengan ikan tu muka dah sama kan. Kemudian sentiasa berbuat kebaikan. Jadi suami yang rajin, banyakkan sujud kembali pada Allah. Sentiasa bersedekah. Suami pula ada sifat ghirah, cemburu. Jangan biarkan isteri tak ada apa-apa bergaul dengan lelaki lain, tak ada rasa cemburu. Faham? Pelakon tu heran tak kita. Suami tu boleh tengok bini tu kena dukung, kena kendong kat lelaki lain. Heran. Yang laki, yang bini dah tentu-tentu lah tengok laki tengok bini tu. La ilaha illallah. Apa hal tu? Itulah dayus semena-mena. Nak berlakon punya hal. Ada satu pelakon tanya saya, Ustaz, tapi kalau kehendak produser untuk menghayati watak, disuruh kita pegang, sentuh, tak boleh tuan. Tak boleh. Kau tanyalah pesambat sekalipun. Dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Tak boleh. Kena ada rasa cemburu, ghirah. Kalau tak, itulah dayus. Faham? Oh, adalah saya tak nak sebut nama. Tentulah nama. Dan banyakkan berdoa, ya, banyakkan berdoa, mudah-mudahan diberikan kekuatan menghadapi segala ujian dan cabaran. Soalan, awak bahagiakah bersama saya? Maka tepuk dada, tanyalah iman kita. Dak huraikan tadi bahawa bahagia tu tidak mengikut nafsu dan keduniaan semata-mata, tak. Itu semua hanya sekadar penghias sahaja. Tetapi yang paling asas ni dalam hati kita. Itu sebab ada orang miskin, serba kekurangan tapi bahagia hidup. Anak-anak berjaya, keberkatan melimpah ruah dalam keluarga tersebut daripada masuk ke masuk. Ya, jadi rasa cukuplah sekadar tu. Cara tonung mata tu pun saya faham. Dan bila saya pandang ni beralih-alih tempat duduk tu saya faham lah tu. Mana dah lama benar lah tu. Ya. Tapi banyak kita cerita ni, mana confirm kena panggil lagi. Ya, ada lagi benda kita akan sambung lagi insya-Allah dengan tajuk yang berbeza. Jadi apa pun, saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangin. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Dalam keluarga saya nak pesan satu. Nabi ada sebut satu perkara. Dalam bab sedekah kan Nabi kata kan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi pesan dalam bab sedekah, betul. Memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Nak beritahu dalam rumah tangga pun macam tu. Banyakkanlah memberi. Bila kita bergaduh suami isteri, saya tak dapat ni, saya tak terima ni, saya tak terima ni, ingat memberi jauh lebih baik daripada menerima. Nak bahagia keluarga, jangan fikir apa yang kita tak terima, tapi fikirlah apa yang kita boleh beri. Bila suami isteri saling memberi, insya-Allah bahagia dunia akhirat. Itu saja dari saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Berkeluar untuk mencegah kelemahan saya sebagai manusia biasa.